Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu huzwan wa la'iba, sebagai ejek-ejekan dan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, wal kuffara, dan orang-orang kafir musyrik itu awliya, menjadi penolong-penolong kamu. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, sebaliknya bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat sekali lagi melarang orang mukmin menjadikan semua orang kafir itu sebagai teman setia. Ayat sebelum ini melarang umat Islam, orang mukmin menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai teman setia. Tetapi hakikatnya semua orang kafir tidak boleh jadikan mereka itu teman setia. Kenapa? Kerana Islam tidak sesuai dengan tabiat mereka. Tabiat mereka menghinakan Islam, mempermain-mainkan Islam. Jadi mempermain-mainkan Islam adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Ayat ini merupakan benteng. Islam memerlukan benteng yang kukuh untuk mengawalnya. Supaya orang yang berada di dalam Islam ini dia merasa bangga dengan Islam. Dia untuk merasakan orang Islam merasa bangga dengan Islam ini, jangan ada suara-suara yang boleh menghinakannya, suara dari luar menghinakan Islam. Jika ada suara daripada luar menghinakan Islam, maka orang yang lemah imannya akan turut belajar daripada orang luar untuk menghinakan Islam ini. Ayat ini menyatakan, ya, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa awliya'a. Jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu ejek-ejekkan. Jangan jadikan mereka itu sebagai awliya. Menghina Islam satu perkara, mengejek satu perkara yang lebih hina lagi. Lebih rendah daripada menghina. Menghinakan Islam pun tidak boleh dibiarkan wujud dalam masyarakat ini. Islam mempunyai kemegahan dan kekuatannya sendiri. Kekuatan ini tidak boleh dipermain-mainkan, sama ada oleh orang luar Islam ataupun orang Islam sendiri. Jika ada orang Islam sendiri, maka mereka itu dikeluarkan, murtad mereka ini, keluarkan daripada masyarakat ini. Ataupun menurut setengah ulama mengatakan bunuh saja mereka, sebab tak boleh dibelah lagi dalam Islam. Orang yang hidup di dalam Islam tetapi dia tidak bermegah dalam Islam ini. Orang yang hidup dalam sebuah rumah, dia sebagai anak, tiba-tiba dia maki bapak dia. Halau, keluar. Ini anak derhaka namanya. Tidak boleh. Derhaka kepada Islam lebih buruk lagi daripada derhaka kepada ibu bapa. Tidak boleh diterima. Logiknya begitu. Jadi ayat ini mengingatkan ini benteng. Benteng ini matlamatnya ialah memelihara daripada telus musuh-musuh masuk dalam Islam dan umat Islam keluar daripada Islam. Nak jaga. Islam dalam semua seginya mahu jaga supaya tidak ada orang luar melihat buruk Islam ini. Pada zaman awal Islam, masjid Islam khusus Masjid Madinah. Orang yang datang semaya di Masjid Madinah ini masjid awal. Orang bila balik penuh dengan tanah, dengan pasir di muka dia balik ke rumah. Kadang-kadang bila balik ke rumah basah badan, kena hujan. Dia tidak ada bumbung, tidak ada dinding macam kita. Pasir di sininya ni tidak ada kapet, jauh sekali. Itu masjid. Meskipun ada orang kaya yang sedia beri bantuan, buka saja mulut, mereka akan datang memberi apa saja mahu. Ini masjid, tempat ibadat. Jadi tak mahu. Inilah dia rumah Allah. Inilah dia tempat ibadat umat Islam. Inilah dia. Tetapi bila dah sampai kepada zaman maju, kerajaan yang memerintah kerajaan Umayyah, dia berhadapan dengan musuh-musuh dari kaum Nasara yang kaya, yang Yahudi Nasara dan kaya.
Islam juga yang memberi kebenaran kepada mereka untuk menjadi kaya, jutawan. Sampai zaman kerajaan Islam di Dimashq, di Damsyik, kita saksikan masjid hendaklah merupakan rumah yang paling cantik dalam sebuah negara. Jangan, rumah yang paling cantik, yang dahulunya dilarang memakai tak boleh. Sebab apa? Sebabnya nanti akan dilihat daripada luar, inilah rumah orang Islam, inilah rumah ibadat orang Islam. Bandingkan dengan gereja, bandingkan dengan kuil, bagaimana? Masjid paling buruk. Khalifah Al-Walid pada ketika itu menyatakan mesti dibina masjid, boleh dibina supaya dia tidak dilihat sebagai hina. Masjid ini paling cantik dalam sebuah negeri, paling cantik dalam sebuah kampung. Dasarnya begitu. Jika tidak, masjid nak dicontohi pada zaman Nabi bagaimana? Zaman Nabi masjid itulah yang kita sebutkan tadi. Mengapa tak boleh dibuat begitu? Mimbarnya ialah batang tamar yang dipotong. Duduklah di atas tu, pelokok tamar di sebelahnya. Pelokok tamar itulah dia tempat Nabi berpegang. Tapi pada masa-masa yang akhir ada orang menawarkan. Pada Nabi pun dah uzur pada ketika itu. Ada seorang tawar untuk dibuat satu mimbar yang diperbuat daripada kayu. Nabi kata boleh terima kerana Nabi pun nak uzur pada ketika itu. Kemudiannya bila dia ditukar, batang tamar yang sebelum ini Nabi duduk di atas batang itu untuk berkhutbah, para sahabat yang semayang di dalamnya dengar tangisan pokok tamar itu. Kerana sedih Nabi SAW tinggal batang tamar yang telah sekian lama. Nabi berada di situ sebagai mimbarnya. Nabi pergi, dia gosok, dia sapu, dengan dia dihiburkan, hibur barulah diam. Gitu. Artinya Nabi tidak berminat untuk mencari bahan-bahan mewah untuk ibadat. Tidak berminat. Tetapi satu perkara lagi akan rugi, akan dilihat umat Islam macam itu. Akan dilihat umat Islam lemah sangat masjid dia. Kalau begitu, supaya benteng Islam ini kukuh, sebagai jalannya, salah satu daripadanya, masjid mesti kukuh. Masjid merupakan tempat yang paling bersih, tempat yang paling cantik. Tidak ada rumah yang lebih cantik daripada masjid. Selalunya macam tu. Mengapa demikian? Ini tempat ibadat. Ini yang dipelihara oleh seluruh umat Islam. Jadi oleh kerana itu, memahamilah kita bahawa benteng ini penting dipandang oleh Islam. Mana dalam sebuah rumah juga penting. Benteng dalam sebuah rumah, anak beranak dia, keluarga dia bersopan. Orang akan lihat kesopanan daripada keluarga itu. Tapi jika anak beranaknya cakap, kasar umpamanya, bentengnya sudah runtuh pada ketika itu. Benteng akhlak. Ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai permainan, sebagai huzwa, bukan permainan, sendaan. Oleh sebab itu, oleh sebab larangan ini, tidak boleh menulis dalam surat khabar menghina Nabi, tidak boleh. Mengapa itu ejekan, itu hina itu bukan kebebasan lagi. Buat kartun misalnya tak boleh. Bercakap menghinakan Islam, apa saja perkataan yang boleh menghinakan Islam tidak boleh sama sekali. Menghinakan Islam, menghinakan umatnya juga ini pun turut menghinakan Islam. Banyaklah kalau nak dijadikan contoh menghinakan Islam ni. Islam seolah-olahnya dia mempunyai satu kepribadian yang sendiri yang tak boleh disentuh. Dan siapa yang memeliharanya? Umat Islam yang memeliharanya. Tak boleh disentuh. Tidak ada satu sudut di dalam Islam ini yang boleh dianggap ini lemah. Tidak ada begitu. Barang siapa menganggapkan begitu Islam yang cacat. Ini agama. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'ibadan main-main. Mana lagi? Syiar dalam Islam tidak boleh dipermain-mainkan. Syiar Islam ini artinya ini dia bukan rukun Islam. Syiar Islam ni kadang ini azan, ini syiar Islam. Masjid syiar Islam. Lagi dia hanya apa lagi barang-barang yang ada dalam masjid ini syiar Islam. Ini mimbar syiar Islam. Tongkat imam syiar Islam. Jangan buat main-main, nak tukar tongkat ni nak pergi buat main-main yang keluar, nak buat main bola ke misalnya. Jangan, ini syiar. Syiar ini perang ini. Jangan main-main. Lagi apa yang laginya ni? Banyak syiar ini. Syiar. Jadi jangan jadikan mereka ini kawan. Mengapa kalau jadikan mereka ini kawan, akhlak mereka akan berjangkit kepada umat kita.
akhlak kamu bukan berjangkit. Mereka cakap lepas terhadap Islam, kita pun akan jadi cakap lepas juga. Jadi oleh kerana itu mereka ini letakkanlah pada satu kawasan khas mereka. Tak boleh berkawan dengan mereka, tak boleh beri satu tempat duduk yang mereka ini berpeluang menghinakan Islam. Boleh menulis, umpamanya menulis, tak boleh diberi kepada mereka sebab mereka tulis bebas. Mereka tulis perkara yang buruk kepada Islam. Memelihara Islam lebih besar daripada memelihara mak bapak kita. Kalau ibu bapa kita tidak boleh kita sentuhnya, kehormatannya mesti dijaga, dipelihara, dihormatinya. Islam lebih tinggi daripada ibu bapa. Dia penyelamat jiwa kita, diri kita, dia beri makan, beri minum. Islam dia memelihara kita di dunia dan di akhirat. Besar, lebih besar daripada derhaka kepada ibu bapa. Ada ulama kata murtad, tak ada, dia kata haram, dosa besar uququl walidain. Tetapi mana rendah kepada Islam, murtad langsung keluar daripada Islam. Begitu sekali besarnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa ijkan wala ibadan main-main dan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, daripada orang-orang yang diberi kepada mereka kitab sebelum daripada kamu. Sebahagian ada di antaranya orang Yahudi dia permain-mainkan Islam ini. Ya, dulu Yahudi Nasara Najran yang kita baca pada awal surah dulunya, Nasara Najran datang berjumpa Nabi SAW untuk berdebat dengan Nabi, Jadi debat mereka lain daripada Nabi. Nabi mempunyai satu diajar supaya semua agama yang ada yang diturun daripada langit, semua nabi-nabi ini, nabi-nabi adalah datangnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah agama wajib dipercayai. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bezakan di antara sesiapa pun dari kalangan para nabi. Nasara Najran tidak, dia bawa mari, dia datang, dia nak hinakan Nabi Muhammad, dia nak hinakan Islam ini, nak banding dengan negeri dia. Siapa di antara kamu yang pernah menjadi nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, sebelum daripada ni? Tak ada. Kami dah berapa puluh orang, berapa ratus nabi sudah ada di kalangan kami. Ini nak hina. Jadi kalau begitunya, mereka ini tidak layak untuk didebatkan. Mereka bawa satu konsep yang salah, menghina nabi. Panjang ceritanya, dan ayat ini masih lagi meneruskan perkara itu. Wala ibad minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara, dan orang kafir. Mereka boleh hidup, mereka boleh boleh dibuat hubungan muamalah, tapi jangan menghinakan Islam, gitu. Wal kufar, bukan saja tak boleh menghinakan Islam, mereka bercakap Islam pun tak boleh. Mereka bercakap memangnya mereka bukan ahli untuk bercakap Islam. Bila bercakap kotor selalu Islam kita. Mereka tak boleh bercakap, diam tentang Islam, tak boleh. Bila mereka bercakap, akan jadi macam mana? Akan jadi Quran macam surat khabar akan dibuat olehnya, akan jadi ibadat ni macam ibadat dia. Kita jauh sama sekali. Kita tidak suka melihat bangunan ibadat macam tu. Kita suka melihat ibadat masjid ni. Mereka sebaliknya. Jadi kalau begitu, isu niaga boleh, isu beli barang boleh, isu nak mengungkapkan mengenai agama boleh, tapi hak antara jangan dengan mereka. Jangan, mereka telatah kau yang bukan-bukan. Wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sebaliknya pula, bila tak boleh dengan mereka, bertakwa kepada Allah. Itu jalan pilihannya. Takwa kepada Allah, mempunyai akhlak, mempunyai caranya, jauh daripada kata-kata yang boleh menghinakan Islam ini apabila bertakwa kepada Allah. Tetapi menjadikan mereka ini sebagai teman rapat, teman setia, boleh mendekatkan manusia kepada huzwa wal ibad, sendaan dan main-main. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu lemah, kamu tidak ada takwa, kamu boleh cakap saja Islam liberal, nak maki Islam pun boleh juga, tak apa, ini macam ni tidak ada guna sama sekali.